Salam sejahtera dan selamat pagi. Anda bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 5 Januari 2021. Susulan peningkatan kes positif COVID-19 di Kampung Timbang Dayang, Kota Belud, Majlis Keselamatan Negara bersetuju melaksana Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula hari ini sehingga 18 Januari depan. PKPD ini bagi memudahkan tindakan kawalan dan pencegahan lapangan dijalankan serta menyekat penularan COVID-19 dalam komuniti setempat. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataannya memaklumkan sehingga 31 Disember lepas, Kementerian Kesihatan melaksana 207 saringan di kampung berkenaan. Daripada jumlah itu, sebanyak 24 kes positif direkodkan. Semalam, Sabah mencatat 303 kes positif baru dengan 3 kematian, masing-masing di Tawau, Keningau dan Lahad Datu. Daripada 303 kes positif yang direkodkan, sebanyak 221 kes berpunca daripada saringan kontak rapat, saringan bergejala 56 kes, saringan kluster-kluster sedia ada 3 kes dan 23 kes lagi adalah dari lain-lain kategori. Dalam kenyataan sama, Polis Sabah mengeluarkan 129 kompaun pada malam Tahun Baharu 2021 atas kesalahan ingkar SOP PKPB. Pemantauan akan diteruskan dalam tempoh 2 minggu ini di tempat-tempat tumpuan orang ramai dan majlis sosial. Sementara itu, Datuk Masidi turut mengumumkan Kerajaan Negeri memutuskan perkhidmatan dan waktu bekerja pejabat Kerajaan Negeri beroperasi sepenuhnya mulai semalam dengan kehadiran pegawai dan kaki tangan pada tahap 100%. Arahan ini bertujuan memastikan penyampaian perkhidmatan awam sentiasa berada pada tahap yang baik dan efektif. Semua penjawat awam juga dikehendaki mematuhi sepenuhnya peraturan-peraturan semasa dan SOP PKPB bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 dilihat sebagai cabaran dan peluang kepada penjawat awam di negeri ini untuk mengimbangi keperluan ekonomi dan kesihatan selain membendung penularan wabak berkenaan. Ini termasuk merubah lanskap sistem penyampaian perkhidmatan secara digital sekaligus menjadi lebih efisien, kreatif dan inovatif. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Zafar Untung berkata pihaknya telah memulakan inisiatif pendigitalan lebih awal sejak 3 November 2019 sehingga 5 Disember tahun lepas dengan membangunkan sejumlah 106 aplikasi digital. Daripada jumlah itu, 54 aplikasi merupakan aplikasi Government to Government G2G, 10 aplikasi Government to Businesses G2B, 35 aplikasi Government to Citizen G2C, 4 aplikasi gabungan G2G dan G2C serta 3 aplikasi gabungan G2B dan G2C. Kita amat bersyukur kerana kita telah memperkenalkan inisiatif digitalization ini sejak 3 November pada tahun 2019, iaitu sebelum pandemik COVID-19. Sebilangan besar daripada 106 aplikasi yang kita bangunkan sepanjang tempoh daripada 3 November sehingga 5 Disember itu adalah merupakan aplikasi-aplikasi yang merupakan solution terhadap kita menangani pandemik COVID-19 ini. Tahun ini, beliau mahu penjawat awam negeri turut melakukan perubahan prestasi perkhidmatan ke arah lebih baik berlandaskan 5S, iaitu accessible by anyone at any time, anywhere by any mobile device. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah eksklusif bersama RTM di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Perkhidmatan Awam Negeri Sabah melalui Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana COVID-19 Negeri mengarahkan semua pegawai dan kaki tangan kerajaan negeri kembali beroperasi sepenuhnya berkuat kuasa semalam pada tahap 100%. Sementara itu, Datuk Safar turut menyambut baik amanat 2021 oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali yang menyeru semua penjawat awam menjadikan tahun 2021 sebagai tahun lonjakan kecemerlangan sektor awam. Isu jambatan konkrit di Kampung Bunga Raya Apin-Apin Keningau kini dalam perhatian Kementerian Kerja Raya. Ia susulan kejadian kemalangan melibatkan sebuah kenderaan yang terjatuh ke dalam sungai di kawasan berkenaan pada Ahad lalu.
Pembantu Menteri Kejaraya Datuk Robert Tauhid memaklumkan Jabatan Kejaraya JKR Keningau telah diarah untuk menilai kos naik taraf jambatan konkret tersebut. Kos nanti JKR yang akan buat anggaran kos untuk pembinaan. Memang sudah ada kos. Memang sudah ada kos. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas meninjau jambatan berkenaan di kampung tersebut. Datuk Robert yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Bingkor turut meninjau jalan mendap di Jalan Rantai Bundu Apin-Apin. Katanya jalan berkenaan sudah pun diselenggara oleh pihak konsensi dan turut mengarahkan pihak JKR untuk membuat laluan alternatif sementara menunggu kerja-kerja pembaikan disiapkan. 2 usul diluluskan dalam persidangan perwakilan UMNO bahagian Tawau. Usul pertama adalah tuntutan untuk meletakkan calon UMNO di kerusi Parlimen Tawau dalam pilihan raya umum ke-15. Ketua UMNO bahagian Tawau Ghazali Ansing berkata usul kedua pula menyerahkan sepenuhnya kepercayaan kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin menentukan kerjasama politik UMNO dalam pemerintahan negara. Kerusi Parlimen Tawau ini dituntut oleh UMNO yang mana UMNO Tawau berhasrat untuk tandingi kerusi Parlimen ini. Dan yang kedua, UMNO Tawau juga mengusulkan segala kerjasama politik yang dibentuk di peringkat nasional, kita serahkan 100% kepada pucuk pimpinan. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Tawau. Menurut Ghazali, sudah tiba masanya UMNO Tawau diberi kepercayaan bertanding di Parlimen Tawau selepas sekian lama kerusi itu diserahkan kepada Parti Komponen Barisan Nasional BN. Sementara itu, AJK bahagian UMNO Tawau yang juga wakil rakyat Balung, Hamil Awang meminta ahli UMNO di kawasan berkenaan agar terus bersatu padu bagi memastikan parti itu kekal relevan sebagai wadah perjuangan bangsa. Saya mengharapkan agar ahli-ahli kita memperteguhkan perpaduan di kalangan ahli-ahli UMNO dan memastikan bahawa UMNO itu terus relevan ya di bahagian Tawau ini sebagai satu wadah ya parti perjuangan yang perlu kita kukuhkan dan kuatkan lagi. Kerusi Parlimen Tawau diwakili Parti Bersatu Sabah PBS, salah sebuah parti komponen BN semasa era pemerintahan BN. Dalam PRU ke-14, calon PBS, Mary Yap Kain Ching tewas di tangan calon PKR, Datuk Christina Liu. Bermula 1 Januari sehingga 31 Mac depan, pemotongan bekalan elektrik tidak akan dilakukan bagi pengguna domestik yang mempunyai tunggakan bil elektrik kurang 6 bulan. Pengguna juga diberi kemudahan untuk membuat pembayaran secara ansuran selama 6 bulan bermula 1 Januari sehingga 30 Jun. Inisiatif diumumkan kerajaan itu disambut baik rakyat negeri ini yang menyifatkannya sebagai bantuan kelegaan dalam meringankan kos pembayaran elektrik. Salah satu yang cukup baiklah. Kita sambut dengan begitu baik hati kerana semasa PKPB kita pun tidak ada apa-apa sumber pendapatan dan kita juga melihat bahawa pengguna elektrik itu meningkat pada musim PKPB. Jadi ini merupakan satu inisiatif yang cukup baik untuk rakyat lah. Kami ucapkan terima kasih. Sebagai pengguna kita menyambut baiklah cadangan kerajaan tersebut. Ini sekaligus akan membantu meringankan beban daripada pengguna disebabkan pelaksanaan PKP ini. Dan kita sangat berterima kasih lah kepada pihak kerajaan di atas inisiatif yang diberikan lah. Ini satu usaha yang sangat baik diberikan oleh pihak kerajaan terutama kepada rakyat keseluruhan di negeri Sabah lah. Saya rasa saya berharap sangatlah supaya mungkin cara begini dapat dilakukan pada masa-masa yang akan datang lah untuk membantu rakyat-rakyat. Sementara itu, dalam kenyataan Sabah Electricity Sendirian Berhad SCSB, pengguna kategori kediaman yang layak perlu hadir ke pejabat SCSB untuk bertemu dengan pegawai SCSB dan berbincang kaedah terbaik untuk menjelaskan tunggakan bil elektrik mereka. Manakala pengguna yang mempunyai tunggakan bil elektrik melebihi 6 bulan akan diberikan notis pemakluman pemotongan bekalan dalam masa terdekat. Ibu bapa kini mula sibuk melakukan persiapan untuk kelengkapan anak-anak yang dijadualkan memulakan persekolahan tidak lama lagi. Berbeza tahun ini, ia dilakukan dalam suasana norma baharu berikutan situasi semasa yang masih melaporkan peningkatan kes COVID-19.
Tinjauan RTM di Kota Kinabalu mendapati para ibu bapa melakukan pembelian secara sederhana dan turut mengutamakan pematuhan prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengelak penularan. Masih lagi kita jaga SOP-nya lah. Penjarakan masih lagi diikuti lah. SOP kena kekalkan lah juga. Supaya kita pun tidak takut turun. Juga SOP tetap laksana juga. Tidak boleh tidak ikut lah. Sekarang ni mana-mana kedai pun memang SOP itu penting lah untuk sekarang ni kan musim penyakit COVID-19 ni. Jadi SOP yang dong tetapkan tu memang terbaik lah. Semua ada termasuk yang untuk kita scan tu, lepas tu penjarakan sosial tu pun sentiasa ada lah. Kalau sekarang saya mau kena jimat-jimat juga lah sebab apa yang perlu dipakai, pakai saya dulu. Mana yang sudah yang tidak boleh pakai, saya pergi sini datang lah, pergi beli. Gara-gara COVID ni kan, jadi tengok dulu almari tu kalau yang boleh pakai, pakai saja lah yang mampu pakai. So maknanya berkurangankah kamu punya belanja duit? Kira juga kurang lah sebab beli satu sajalah. Yang lainnya guna balik sebab 1 tahun tidak sekolah kan. Sementara itu, bagi pemilik kedai, persiapan dilakukan seperti biasa menjelang pembukaan sekolah. Selain turut bersedia dengan pemakluman semasa daripada kerajaan, berhubung sebarang pertukaran penjadual sesi persekolahan. Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA menetapkan 14 Februari sebagai hari pelancaran untuk memperkenal para pemain Sabah FC, jersey dan maskot pasukan itu. Manakala mesyuarat agung Persatuan Bola Sepak Sabah bagi sesi 2021-2023 akan diadakan pada 27 Februari. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, pemangku Presiden SAFA Datuk Seri Bung Mokhtaradin berkata, SAFA perlu melakukan transformasi dalam pentadbiran persatuan tersebut. Katanya SAFA juga tidak boleh hanya bergantung kepada sumbangan dana, sebaliknya perlu berusaha untuk memajukan persatuan sekaligus menyumbang kepada arena sukan Sabah. Saya akan pastikan SAFA pada tahun ini, pimpinan saya, kita akan transparan dan kita akan memastikan semua keputusan-keputusan kita ambil akan kita maklumkan terlebih dahulu dan bincang terdahulu dengan jawatankuasa yang ada. Datuk Bung Mohtar turut memberitahu akan mengkaji semula jawatan pengurusi SAFA di peringkat daerah yang diperkecilkan mengikut zon. Langkah itu untuk memudahkan SAFA melaksana pelbagai aktiviti sukan termasuk mencukil bakat baru dalam sukan bola sepak. Jurulatih Sabah FC Kurniawan Dwi Yulianto yang tamat kontrak hujung November tahun lepas dilantik semula untuk terus mengemudi pasukan Sabah FC. Sekian berita dari Sabah pagi ini. Terus waspada dan sentiasa pantau status kesihatan bagi mengekang pandemik COVID-19. Saya Sharon Raymond, salam hormat dan jumpa lagi. Pagi kita ambil suhu kan. Tetapkan penjarakan, kekalkan kebersihan, norma baru diamalkan, ayo ke hadapan. Jarakan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan dilupa. Jarakan diri kita 1 meter ke 1 meter. Pakailah pelitup muka, cuci tangan jangan.
Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 5 Januari bersama saya Abang Muazli Abdul Samad. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak perketatkan prosedur operasi standard SOP, penggunaan feri serta menambah baik SOP sedia ada, berkuat kuasa serta merta bagi memastikan kejadian di Jeti Triso yang beragut 9 nyawa Jumaat lepas tidak berulang. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julahi Narawi memaklumkan antara SOP yang ditambah baik ialah menempatkan 24 pegawai Jabatan Kerja Raya di 12 pangkalan feri seluruh Sarawak bertujuan untuk memantau pematuhan SOP oleh pengguna serta penyelia feri. Selain itu, kementerian juga mahu penjualan serta pembayaran tiket feri yang sebelum ini dilakukan di atas feri ditukar, iaitu segala pembayaran tiket diselesaikan di darat sebelum pengguna naik ke atas feri. Penumpang kenderaan yang ingin melalui feri juga diminta untuk berjalan kaki menaiki feri kecuali pemandu kenderaan serta akan diagihkan jaket keselamatan untuk digunakan di atas feri. Kementerian juga bercadang untuk menyediakan tempat duduk kepada penumpang di sebelah laluan kenderaan di atas feri bagi memberi keselesaan kepada penumpang selain meletakkan notis amaran sebagai peringatan kepada pemandu kenderaan. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat berkaitan tragedi Jeti Triso bersama agensi berkaitan di Kuching semalam. Datuk Julahi dalam sidang media itu juga memberitahu setakat ini kementerian serta agensi berkaitan sedang mengkaji beberapa perkara yang diperlukan untuk membina penghadang di tepi pangkalan feri bagi mengurangkan dan mengelakkan kemalangan. Antaranya pihaknya akan mengambil kira ketinggian paras air pasang dan surut di setiap pangkalan agar ketinggian penghadang itu tidak mengganggu operasi feri. Perkembangan COVID-19 di Sarawak. Semalam 8 kes positif COVID-19 dikesan di daerah Kuching. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 1,148 kes. Menurut kenyataan media yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes 1,141 adalah seorang wanita warga tempatan Sarawak yang baru balik ke Sarawak dari Kuala Lumpur. Kes 1,143 juga merupakan seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah balik ke Sarawak setelah membuat perjalanan ke Selangor melalui lapangan terbang antarabangsa Kuching pada 25 Disember lepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Kedua-dua kes ini dikategorikan sebagai kes import B kerana telah mendapat jangkitan semasa masih berada di kawasan berisiko jangkitan iaitu di Kuala Lumpur bagi kes 1,141 dan di Selangor bagi kes 1,143. Kes 1,142 adalah seorang kanak-kanak warga tempatan Sarawak yang telah tiba di Kuching bersama ahli keluarganya pada 25 Disember lepas dari Kongo. Kes ini adalah anak kepada kes 1,109. Kes ini dikategorikan sebagai kes import A iaitu telah mendapat jangkitan semasa masih berada di Kongo dan kemungkinan mendapat jangkitan daripada kes 1,109. Kes 1,144, 1,145, 1,146 dan 1,147 adalah individu-individu yang telah disaring kerana mempunyai kontak rapat dengan kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini yang melibatkan kluster sedia ada iaitu kluster Tutong di daerah Kuching. Kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan yang telah mendapat jangkitan daripada kes-kes positif yang telah dilaporkan sebelum ini. Kes ke-8 iaitu kes ke-1,148 pula adalah seorang lelaki warga tempatan Sarawak yang telah menjalani serangan COVID-19 di sebuah hospital swasta di Bandaraya Kuching Ahad lepas. Kes disaring bagi tujuan kemasukan ke hospital untuk rawatan lanjut dan dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan berdasarkan sejarah pergerakan kes dalam tempoh 1 bulan yang lepas. Perkembangan berkaitan, pengusaha hotel di Miri telah bersetuju untuk menambah jumlah bilik kuarantin susulan beberapa kes positif COVID-19 di bahagian itu termasuk kes import. Persetujuan itu dicapai dalam mesyuarat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri yang dipengerusikan oleh Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin semalam. Dato' Lee dalam kenyataan media berkata tata cara kemasukan ke Miri bagi pengunjung dari luar negara, Semenanjung Malaysia, Sabah dan Labuan ialah mereka perlu menjalani kuarantin 14 hari di pusat kuarantin. Ujian RT-PCR akan dilakukan pada hari kedua dan ke-8. Arahan itu berkuat kuasa hari ini.
Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung Muhammad Cik Kadir berharap lebih banyak sekolah luar bandar di Sarawak dapat dinaik taraf termasuk beberapa sekolah di kawasan Kabung. Beliau dalam kenyataannya kepada RTM memberitahu prasarana sekolah di Sarawak wajar diberi perhatian oleh kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara. Dalam pada itu, Muhammad Cik Kadir menzahirkan rasa syukur kerana kerajaan negeri telah memberi perhatian serius terhadap usaha itu dengan memperuntukkan dana RM1 bilion yang dipersetujui menerusi rundingan dengan kerajaan persekutuan. Terdahulu, beliau telah melawat projek naik taraf Sekolah Kebangsaan Haji Junid Gerigat di Gabong dan telah menyampaikan geran RM50,000 kepada PIBG sekolah itu untuk naik taraf jalan masuk ke kawasan sekolah. Projek naik taraf sekolah tersebut dengan kos RM5.7 juta telah bermula Julai 2020 dan dijangka siap Januari tahun 2022. Ia melibatkan pembinaan 4 unit rumah guru dan 1 blok kelas 3 tingkat. Pasar Terapung Telian yang dilancarkan baru-baru ini bakal jadi tarikan baharu untuk pelancong mengunjungi Mukah. Pasar Terapung ini merupakan salah satu inisiatif daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian, Yusip Nosh Balo untuk meningkatkan aktiviti sosioekonomi penduduk tempatan. Menurut Yusip Nosh Balo, dengan adanya pasar terapung itu, para petani, nelayan dan penternak dapat menjual terus barangan hasil tani mereka kepada pelanggan tanpa melalui orang tengah. Tambahnya, pasar terapung seperti itu sebenarnya telah wujud pada zaman 80-an yang mana penduduk ketika itu menjual barangan keperluan harian mereka menggunakan perahu dan bot kecil. Beliau mendedahkan selain pasar terapung, pihaknya juga akan berusaha mewujudkan perkhidmatan sewaan bot untuk menyusuri keindahan sungai di sekitar kawasan tersebut. Mengulas lanjut, katanya usaha memperkenal produk pelancongan baharu ini penting kerana Mukah sebenarnya mempunyai kekayaan seni budaya dan sejarah lama yang mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi satu tarikan pelancong ke kawasan itu. Di samping melihat alam sekitar dan hasil tinggalan khazanah sejarah di kawasan kita, terutamanya Jerunai, Kubur Tergantung dan telaga-telaga yang mempunyai legenda-legendanya yang tersendiri. Beliau ditemui media selepas melancarkan pasar terapung Telian di Kampung Telian Tengah, Mukah. Dalam pada itu, pelancaran pasar itu disambut baik oleh penduduk setempat yang teruja dengan kewujudan pasar terapung yang unik itu di daerah mereka. Yang boleh membangkitkan kenangan lama, zaman lama-lama dulu, sebab sidak yang kami yang dengarlah daripada zaman nenek-nenek, sebab sidak dulu berjual melalui sampan, membangkitkan kenangan lama lah. Bagus juga untuk jadi event baru di situ, sebab selama tu dibuka juga event kaul je orang tahu. Dengan adanya ada floating market satu yang baru boleh jadi diadakan lah. Dapat menambah pendapatan orang kampung je. Pasar terapung buat masa ini akan diadakan 2 kali sebulan pada hujung minggu dan jika sambutannya bertambah, kekerapannya mungkin akan ditambah mengikut kesesuaian dan keperluan semasa. Pemenang dari Sarawak dalam pertandingan My Hackathon 2020, anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengan kerjasama Cradle Fund Sdn Bhd mendapat hadiah tambahan daripada Sarawak Digital Economy Corporation Berhad SDEC. Ketua Pegawai Eksekutif SDEC, Sudarnoto Osman memberitahu hadiah tambahan yang bernilai RM50,000 dan RM5,000 untuk kedua-dua pemenang kategori marathon dan sprint merupakan tanda sokongan SDEC terhadap kepintaran dan inovasi tempatan dalam menyokong pertumbuhan ekonomi digital. Sudarnoto menjelaskan SDEC akan terus bekerjasama dengan agensi kerajaan di peringkat persekutuan untuk menyokong syarikat pemula tersebut kerana ia adalah sebahagian daripada misi SDEC dalam memangkin ekosistem digital dan inovasi Sarawak serta menyokong lebih banyak bakat tempatan dengan idea inovatif. Hadiah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Peti Abang Johari Tunopeng di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching semalam. Neon AI Sdn Bhd yang memenangi kategori marathon dengan projek kecerdasan buatan AI, Road Plus AI Power Asset Management Infrastructure telah membawa wang tunai RM250,000 sebagai hadiah utama dalam pertandingan tersebut. Manakala bagi kategori sprint pula dimenangi Muhammad Hamizan Abu Bakar dan membawa pulang sebanyak RM10,000 dengan projek Skopedia yang menyediakan platform untuk syarikat buangan menghasilkan laluan yang optimum berdasarkan jumlah isi rumah di kawasan seliaan mereka.
Seorang remaja ditemukan lemas di Sungai Daro petang semalam. Menurut Ketua Bomba dan Penyelamat Zon 4 Sarawak, Janggan Muling, mangsa dikenal pasti sebagai Hazi Fil Hardi Abdullah, 15 tahun. Menurut saksi kejadian, mangsa bersama adik dan rakannya sedang mandi di sungai tersebut sebelum mangsa tiba-tiba tenggelam. Pihak bomba menerima laporan mengenai kejadian itu pada pukul 12.40 tengah hari. Operasi dan penyelamat yang terus digerakkan bersama penduduk kampung dan mayat mangsa ditemukan pukul 4.20 petang. Sekian berita pagi Sarawak edisi 5 Januari. Terus setia bersama RTM, jangan abaikan keselamatan diri, sentiasa patuhi SOP bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Abang Muaz Abang Abdul Samad. Assalamualaikum.